Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syahdan Dewi Syafi. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada krisis COVID-19. COVID-19, Coronavirus Disease 2019 adalah strain baru coronavirus yang sebelum ini belum pernah dikenal pasti. Di Malaysia, krisis COVID-19 meningkat dengan kewujudan kluster terbesar iaitu kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling yang melibatkan anggaran 10,000 orang. Kerajaan telah menggantungkan sementara semua kemudahan imigresen kepada rakyat Cina daripada bandar Wuhan dan wilayah Hubei serta sekitarnya berkuat kuasa serta-merta. Fasa pertama, 16 Mac 2020. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac. Fasa kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melanjutkan PKPB bermula 4 Mei. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Fasa kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat iaitu dikenali PKPB bermula 4 Mei 2020. Fasa yang ketiga, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan iaitu PKPP yang bermula pada 10 Jun 2020 bagi tempoh pemulihan semula ekonomi negara. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Cabaran dan solusi terhadap ekosistem halal. Cabaran pertama, perubahan terhadap landscape ekonomi di mana pengguna terpaksa menyesuaikan diri kepada amalan baharu semasa sekatan pergerakan dan kuarantin. Cabaran yang kedua, COVID-19 telah mengubah norma kehidupan pengguna apabila dilihat perdagangan secara digital telah meningkat apabila pengguna beralih ke atas talian untuk mendapatkan perkhidmatan dan lain-lain. Solusi pertama, Persidangan Halal Sedunia 2020 WHC 2020 ke-12 Anjuran Halal Development Corporation iaitu HDC telah berlangsung pada 6 Oktober 2020 secara hybrid. Fokus utama ada berkenaan anjakan industri halal menuju ke ekonomi dunia baru. Solusi yang kedua, perbincangan menyeluruh mengenai pengubahsuaian industri halal pasca pandemik dalam menangani pelbagai peluang dan cabaran daripada peringkat ketua-ketua kerajaan, pemain-pemain industri dan pasaran baharu.
Cabaran pertama yang perlu dihadapi adalah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan anggaran kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga Februari 2020 adalah sebanyak 3.37 bilion ringgit akibat penularan coronavirus. Cabaran kedua adalah pakej pelancongan yang dibatalkan menjejaskan mereka yang bekerja dengan syarikat-syarikat penerbangan dan perhotelan. Hal ini menyebabkan mereka hilang sumber pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Seterusnya, cabaran yang ketiga adalah Tahun Melawat Malaysia 2020 telah bermula dengan penuh cabaran apabila bilangan pelancong dari luar negara merudum di negara ini. Antara penyelesaian yang diambil bagi menangani cabaran ini termasuklah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyarankan supaya Menteri Pelancongan Datuk Seri Nancy Shukri untuk menggubal pelan memacu semula industri pelancong dan perancangan. Seterusnya, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menyatakan pihaknya akan menstruktur semula kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 TM2020 dengan menyasarkan pasaran negara baharu susulan isu jangkitan coronavirus 2019. Akhir sekali, Pusat Pelancongan Islam ITC, Agensi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC sedang mengatur beberapa program pengguna dan dagangan untuk dilaksanakan selepas COVID-19. Ini termasuklah program yang membabitkan produk pelancongan mesra Muslim, hak halal serta keyakinan terhadap jenama pelancongan Islam. Assalamualaikum, saya Nur Afifah binti Muhammad Zain akan menerangkan tentang cabaran dan solusi terhadap produk farmasutikal. Cabaran yang pertama ialah sebanyak 2.25 juta ubat-ubatan dirampas kerana cuba menyelundup masuk mengikut pintu masuk negara di saat waktu getir pandemik COVID-19 menyerang negara. Cabaran yang kedua ialah 50 premis yang tidak berlesen diserbu menjual produk farmasutikal di seluruh negara secara atas talian. Cabaran yang ketiga ialah sebanyak 38 aduan berkenaan ubat-ubatan dan produk farmasutikal yang mempunyai tuntutan rawatan COVID-19 disaring serta disekat. Cabaran yang terakhir ialah ubat yang dirampas adalah ubat antivirus yang tidak sah, ubat hidroksikloroquine dan kloroquine terlarang. Ubat ini mempunyai side effect seperti sakit kepala, sakit perut, tiada selera makan, gatal-gatal dan cirit-birit. Solusi yang pertama ialah bahagian penguatkuasaan farmasi Kementerian Kesihatan KKM masih meneruskan pemantauan di laman sesawang dan media sosial serta mempergiatkan aktiviti penguatkuasaan dalam menangani isu penjualan produk farmasutikal dalam talian. Solusi yang terakhir ialah pengguna perlu bersikap cakna dalam memastikan ubat-ubatan yang dibeli selamat, berkualiti dan berkesan sekaligus berdaftar dengan KKM. Kesimpulannya, usaha kerajaan dalam memartabatkan lagi halal global ini adalah dengan cara Malaysia telah diiktiraf menjadi petunjuk ekonomi Islam global oleh Pusat Pembangunan Ekonomi Islam Dubai dalam laporan ekonomi Islam global yang dikeluarkan pada Oktober 2018. Selain itu, COVID-19 telah menarik perhatian masyarakat non-Muslim bahawa makanan yang halal, selamat dan sihat amat penting dalam kehidupan sehari dan kebanyakannya telah beralih arah memilih makanan yang halal. Akhir sekali, ekonomi negara amat terjejas disebabkan pandemik yang melanda dunia, tetapi ia juga adalah satu peluang untuk menyihatkan semula sistem kewangan negara kita. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.